Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk Rumusan dalam format baru KSSM 2021. Baiklah, hari ini kita akan belajar kemahiran menulis rumusan. Standard kandungan 3.5, menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik. Standard pembelajaran 3.5.1, mengolah pelbagai bahan menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Baiklah, sekarang saya akan terangkan panduan untuk menulis rumusan. Baiklah, untuk panduan rumusan yang pertama, bahan terdiri daripada sekurang-kurangnya dua bahan daripada sumber yang berbeza. Contoh, dalam bahan pertama dia akan memang bagi dalam bentuk petikan, dan dalam bahan yang kedua atau fokus kedua dia akan bagi dalam bentuk grafik. Okey, dia akan bagi sekurang-kurangnya dua bahan, paling sikit dua bahan. Okey. Seterusnya, tema dan kata kunci petikan tidak dinyatakan dalam soalan. Anda kena pandai untuk mentafsir petikan tersebut untuk tahu tema dan kata kuncinya lah. Dan yang ketiga, setiap bahan sekurang-kurangnya mengandungi dua fokus. Fokus ialah tema dan kata kunci isi. Dua fokus ni dia macam untuk di bahan pertama setengah bahan lah. Dia bagi dalam petikan tu kadang dia bagi satu fokus atau dua fokus. Di bahan kedua pula dia akan bagi satu fokus. Jadi di situ ada tiga fokus. Bergantunglah daripada rumusan tersebut, petikan yang diberikan. Ada berapa fokus? Kadang ada dua fokus, tiga fokus. Baiklah, seterusnya rumusan tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Anda kena bijak bermain perkataan. Rumusan yang baik adalah tidak lebih daripada 120. Itu adalah rumusan yang baik. Okey, baiklah, seterusnya saya akan terangkan dari segi pemarkahan pula. Okey, dari segi pemarkahan, pendahuluan dia ada dua markah. Okey, ini kalau dua fokus lah. Dan untuk isi untuk bahan pertama iaitu petikan 12 markah. Jadi 12 markah tu kena bagi 6 isi. Maksudnya situ satu isi 2 markah. Okey, untuk bahan kedua ataupun isi bahan kedua iaitu grafik 4 markah. Jadi bermaksud anda kena bagi 2 isi. Untuk kesimpulan 2 markah. Untuk bahasa 10 markah. Yang 10 tu adalah tiada kesalahan, macam tu lah. Ini markah untuk bahasa ni dia holistik. Bergantung kepada macam mana secara keseluruhan kamu punya rumusan tu, bagaimana kamu menyusun ayat-ayat kamu. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula fokus soalan. Ini adalah contoh-contoh fokus soalan. Baiklah, kalau di sini kita tengok, kalau faktor dia boleh jadi punca, elemen, sebab. Okey. Ni semua sinonim lah dengan faktor, maksud faktor. Dan ini pula perkataan yang sinonim dengan keburukan. Contoh ada pasal cerita keburukan, kelemahan, kesan negatif, kepincangan. Dan untuk kesan sinonimnya impak, akibat, implikasi. Kalau kekangan, bersinonim dengan batasan, masalah, kekurangan, kelemahan, keburukan, halangan. Jadi kalau jumpa ada 6 ni, dia sama maksud dengan kekangan. Sinonim lah, sama maksud ataupun sama makna. Dan seterusnya faedah. Faedah ni ada kebaikan, kepentingan, manfaat, keperluan, keistimewaan, kelebihan. Bahagian teknik pembinaan di sini, untuk gabungkan di sini, kamu boleh ambil guna penanda wacana. Guna penanda wacana, kata hubung, guna penanda wacana yang mudah. Macam selain itu, di samping itu, tambahan pula, seterusnya, air sekali. Tak perlu guna yang terlampau ni. Penanda wacana yang terlampau bombastik sangat. Itu hanya merugikan kamu punya patah perkataan. Sebab dalam perkataan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.